Assalamualaikum dan salam serakku sayang bersama saya Al-Fairiz Jemurin dalam Buletin UKAS edisi petang 13 Ogos 2020. Tumpuan berita dimulakan dengan usaha kerajaan negeri membantu rakyat yang kurang berkemampuan menerusi projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Buktinya bermula 7 Januari 2019 hingga 9 Ogos 2020, sebanyak 199 buah rumah telah dan sedang dibaik pulih menerusi PPRMS. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata untuk fasa keempat sebanyak 40 buah rumah akan disiapkan dalam sedikit masa lagi selepas tertangguh akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seperti yang saya katakan tadi, insya-Allah ya, sejak daripada 7 hari bulan Januari 2019 hingga 9 hari bulan Ogos tahun ini, kita dijangka akan dapat menyiapkan sepenuhnya 199 buah rumah yang menalan belanja RM1,985,528.10 ya. Dan kita akan meneruskan program ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke rumah PPRMS Dun Bukit Sari di Kampung Bangkatan, Merapok. Dalam majlis berasingan, Dato' Amar Awang Tengah telah melakukan lawatan ke tapak projek retikulasi bekalan air luar bandar di Kampung Anak Tuno, Limbang. Jelasnya projek yang bermula dari Kampung Anak Tuno ke Kampung Paya Lakap dan Jalan Meritam tertangguh disebabkan PKP dan disambung semula namun tidak banyak kelewatan. Saya minta mereka supaya menyiapkan projek ini yang dijadual siap pada 8 Oktober tahun ini. Projek ini melibatkan ongkos sebanyak RM3,392,89.90. Beliau turut menjelaskan mengenai loji air bagi menampung bekalan air untuk sebahagian besar daerah Limbang ini. Kerajaan negeri juga telah pun memberi peruntukan untuk meningkatkan lagi kapasiti Perawan Water Treatment Plant. Dan ini mendalam belanja sebanyak 33.5 juta. Dan projek ini dijangka siap pada 28 Oktober 2020. Berita seterusnya. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak merangkap Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting telah mengumumkan 3 permohonan warga negara yang telah mendapatkan kelulusan kewarganegaraan pada Rabu. Menurut beliau, setakat ini sebanyak 44 kes permohonan warga negara yang dibantu di bawah Pusat Khidmat SUPP Piasau telah pun lulus, manakala 137 kes pula masih dalam proses permohonan atau kelulusan. Dalam pada itu, seorang ibu Grace Dorothy Sagoh melahirkan rasa syukur dan gembira kerana permohonan warga negara bagi anak angkatnya yang diambil sejak usia 1 minggu di Hospital Miri kini telah diluluskan. Yang kerajaan akan membantu, jangan putus asa, cari jalan yang betul. Ikut arahan yang betul lah. Section yang betul, yang patut kita pergi. Seorang lagi, Boniface Avon, yang berkahwin dengan warga negara Indonesia, menyatakan beliau telah menunggu lama lebih 2 tahun untuk permohonan taraf warga negara anaknya, Belly Boniface yang berusia 10 tahun untuk diluluskan. Berikut pula mengenai usaha menjadi Kota Samarahan menjadi pengeluar cili Cabik Geronong. Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang berkata beliau menginginkan agar kawasannya menjadi pengeluar cili Cabik Geronong di Sarawak yang mana golongan wanita merupakan pemangkin utama dalam penghasilannya. Saya di Parlimen saya nak nanam cabik geronong. Siapa wanita mahu nanam cabik geronong, jumpa saya. Sebab saya mahu Samarahan jadi cabik geronong pun producer, pengeluar dan kalau boleh wanita-wanitanya jadi pemangkin utama dalam penghasilan, pencapaian yang lebih baik lagi pada masa akan datang. Ini yang kita harapkan. Beliau berkata demikian dalam program Bual Bicara Abas Orang Kami, Kafe Kami di Kuala Lumpur.
Turut dijemput dalam program Bual Bicara itu Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Seterusnya, laporan dari Lundu, sebanyak 14 badan bukan kerajaan NGO di daerah Lundu menerima geran projek kecil luar bandar MRP pada fasa ketiga dan 12 orang pelajar menerima sumbangan pendidikan. Adun Tanjung Datuk Amar Jamilah Anu dalam majlis penyerahan geran tersebut di Lundu pada Rabu berkata sebanyak RM349,000 geran MRP telah disampaikan termasuklah kepada JKKK dan NGO. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan orang ramai untuk sentiasa peka dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sekian bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita berikutnya pada edisi malam. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.